لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلف بلساني اشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita sambung kitab Perukunan. Kalau ikut pada tandaan saya ni muka surat 9 Jawi, Rumi 29. Kalau ikut tandaan saya ni bulan lepas, dekat sebulan lepas, yang mana kita sedang membicarakan tentang perkara yang haram. Perkara yang haram ketika tak ada wuduk. Yang itu pun dah habis dah. Kita akan membicarakan yang lepas, bulan lepas, iaitu perkara yang haram ketika tiada wuduk. Yang kedua, yang malam ni perkara yang haram ketika berjunub. Yang ketiga, perkara yang haram ketika haid dan nifas. Itu perkara yang haram dibuat. Yang mana sebelum ni kita dah bahas dah, habis dah, iaitu perkara yang haram ketika tiada berair sembahyang. Muka surat 29 tu kan. Iaitu tak boleh sembahyang. Ketika tak ada wuduk, haram solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ulang sikit lah, lama dah, sebulan. Lupa lah, tak sampai sebulan sebenarnya, 26 hari dekat dah tu. Solat haram jika tak ada wuduk. Solat haram sama ada solat fardu atau solat sunat. Yang kedua, termasuk juga sujud tilawah, iaitu apabila membaca ayat-ayat sajadah di luar sembahyang lah. Di luar sembahyang baca ayat-ayat sajadah, sunat sujud juga. Dalam sembahyang pun sunat, luar sembahyang pun sunat. Maka kalau tak ada wuduk, di luar sembahyang tak ada wuduk, tak boleh, punya haram. Kemudian sujud syukur haram juga pada mazhab Syafi'i. Ketika tak ada wuduk, sujud syukur haram. Mazhab lain ya, boleh. Jadi sujud syukur punya haram. Jadi jangan mudah-mudahlah kita mazhab Syafi'i kan. Dapat nikmat apa-apa terus sujud. Sedangkan sujud syukur, sujud tilawah sama dua-dua ni, dia macam sembahyang. Dia wajib ada wuduk, wajib menghadap kiblat, wajib tutup aurat, wajib suci daripada najis, semua. Tiba-tiba main sujud gitu. Habis tengok orang sujud, orang tu tak apalah, rambut kerinting, orang pereka, mazhab Maliki. Kita tak boleh, kita mazhab Syafi'i, bukannya haram, tak boleh. Dapat nikmat apa pun nak sujud syukur, ambil wuduk dulu, betul syukur, sujudlah. Kemudian khutbah Jumaat juga wajib ada wuduk. Khutbah Jumaat, ketika khatib membaca khutbah Jumaat kemudian batal, semangat sangat ni, ittaqullah sampai terkentut ke apa, jangan teruskan. Takkan teruskan khutbah tu. Dia kata tak apa, teruskan je khutbah, nak sembahyang nanti suruhlah imam dua. Dia pergilah ambil wuduk, tak boleh, tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, tak sah sembahyang Jumaat. Orang makmum tak tahu, dia tanggung dosa semua makmum yang tak sah sembahyang Jumaat. Jadi kalau terbatal aja, dia kena pergi ambil wuduk dan dia sambung balik. Terus sambung aja, ambil wuduk sambung balik. Sebab tu setiap masjid yang ada solat Jumaat lah, mesti ada pintu belakang.
Sama ada bilik ke apa, yang mana kat pintu belakang tu mesti kena ada pipe. Sama ada dalam bilik tu tak ada pipe, tapi dalam bilik tu ada pintu untuk keluar ke, tak kisahlah. Penting kena ada pipe. Selesai, kita dah bahas sebelum ni. Yang kedua, tawaf. Tawaf ketika tak ada wuduk tak boleh. Selain pada tawaf tak apa, sa'i apa semua tak apa, sunat je ada wuduk. Tapi tawaf wajib ada wuduk, walaupun tawaf sunat sekalipun. Tawaf wajib atau tawaf sunat, ketika buat umrah ataupun tidak, maka wajib ada wuduk. Yang ketiga, menjabat mushaf. Orang dulu cakap menjabat, sentuh. Mushaf ni Quran lah kita panggil. Sentuh tak ada wuduk, hukumnya haram. Apabila tak ada wuduk, sentuh haram. Dan kita pun dah bahas panjang lebar tentang sentuh tu. Dan membalik warqahnya. Warqah tu bahasa Arab, jadi bahasa Melayu jadi apa? Warkah. Asalnya warqah. Warkah tu warqah lah. Warqah lama warkah. Warkah tu maksud apa? Kertas. Ataupun membalik kertasnya. Tak ada wuduk, nak balik kertas pun tak boleh. Nak apa? Kalau nak baca Quran kan, nak balik pun tak boleh. Menjabat lauh, sentuh papan ataupun apa-apa gambar ni semua ni tak boleh tu. Ni ke? Inna salati wa nusuki wa mamati la syarik. Wa ana awwalul muslimin. Ni ayat Quran. Kalau wa ana minal muslimin tak apa. Tu la syarika lahu tu. Wa ana minal, ke tak pernah baca. Selama ni tak pasal. Ini doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim yang baca ni. Lepas tu la syarika lahu wa bidzalika umirtu, wa ana awwalul muslimin. Mana ayat Quran. Kalau wa ana minal muslimin tu bukan ayat Quran, doa iftitah. Pegang pun tak apa. Yang ni mana ayat Quran, tak boleh pegang. Ini ialah dia punya lauh dia panggil. Tak boleh pegang. Dia bukan ayat Quran penuh, memang tak penuh. Walaupun satu huruf tak boleh pegang. Mujur duduk kat atas. Tapi kalau nak cuci, panjat tangga, kena ambil wuduk lah kalau nak pegang. Kalau tidak, tak boleh. Begitulah kertas-kertas atau Quran yang terkoyak janji dianya, Quran tu, maka haram, tak boleh. Menyentuh petinya atau kadutnya, karung pun tak boleh. Peti itu maksud kalau kotak coklat tu, dalam tu ada Quran. Kotak coklat kan, biasa kotak tu, dalam tu ada Quran, boleh pegang peti tu. Quran yang tak boleh. Tapi kalau kotak Quran sekarang ni moden, dia canggih tau. Bukan canggih lah, dia hebat. Dia ada kotak dia masuk tu. Yang tu tak boleh, kotak luar tu. Tu kotak juga dia panggil, tu tak boleh. Tapi kalau Quran duduk dalam kotak coklat tu, itu bukan kotak Quran. Cuma Quran letak dalam kotak untuk angkat. Takkan angkat satu-satu. Yang tu tak apa, sentuh tapi kalau kotak yang khas Quran masuk dalam kotak dia tu, masuk gitu. Nak keluar, nak baca, tarik kan. Yang tu tak boleh pegang. Walaupun tu bukan Quran. Quran yang dalam tu tak boleh juga. Begitu juga kadutnya, karung. Kalau Quran yang buat dalam karung ataupun beg. Biasa budak-budak tahfiz lah. Sebab Quran dia kecil, boleh buat dalam karung. Kita besar. Tapi dulu saya tengok ada juga karung. Macam beg tu. Beg, jegut. Masuk Quran dalam tu, jegut. Lepas tu bawa. Tu kan? Kadutnya, karungnya. Atau rihalnya. Rihal pun tak boleh. Tapi yang di dalamnya ada mushaf. Yang mana kalau kata kadut tadi, karung tadi, beg jegut tadi, kalau dalam tu ada Quran, pegang tu boleh. Yang tak boleh bawa. Tak boleh bukan memikul, bawa lah. Dia lain. Sentuh ni, kalau sentuh macam ni sentuh. Kalau bawa ni, tu beza dia. Ni sentuh, tak bawa. Tak angkatlah senang, bawa susah. Angkat. Ni sentuh tanpa angkat. Ini angkat dan sentuh. Tapi kalau ada lapik, angkat tanpa sentuh. Okey, angkat tak kira lah sentuh atau tak sentuh, hukumnya haram, tak boleh. Kalau angkat, menanggung. Tapi kalau sentuh, tak boleh sentuh. Sentuh Quran tak boleh sentuh. Angkat pun tak boleh.
Walaupun tak sentuh. Walaupun tak sentuh tapi diangkat, tak boleh. Malah kalau ni Quran, ini pun tak boleh. Macam tu. Tempat Quran pun tak boleh sentuh, tempat yang kosong pun tak boleh sentuh. Ini bukan ayat Quran ni, dia kata. Pun tak boleh, semua tak boleh. Tiba-tiba ada ketah kosong. Dalam Quran kadang-kadang ada ketah kosong. Orang kata naik ke langit. Tak kisahlah, ketah kosong. Ketah kosong tu pun tak boleh. Sebab dia dah bersambung dengan Quran. Semua tak boleh. Okey. Kalau dalam rihal tu ketika rihal macam ni, ketika Quran duduk atas tu, sentuh rihal tak apa. Tapi angkat tetap tak boleh juga. Angkat rihal bukan kat Quran, tapi atas tu ada Quran. Tak boleh. Almari penuh Quran. Nak alih ke sini. Nak alih ke sini almari tu. Angkat tak ada wuduk, tak boleh angkat. Tapi sentuh almari boleh kalau tak ada wuduk. Sebab almari tu bukan Quran. Macam kotak tadi tu lah. Tapi kalau nak angkat tak boleh. Angkat ni dia panggil menanggung. Tu hukum dia berbeza. Angkat tak boleh. Jadi susah orang nak beli Quran apa kan. Tak kena ada wuduk lah pergi kedai nak beli apa. Sebab kita nak angkat. Okay. Kenapa agama sangat sehingga kan nak pegang pun tak boleh? Kenapa ni? Kenapa begitu memuliakan? Kenapa? Sebab satu-satunya mukjizat yang kekal sampai sekarang. Mukjizat Nabi belah bulan. Boleh kita tengok? Nak naik bulan, nak tengok betul ke ada? Ada apa? Bekas. Nabi kan belah bulan. Tak boleh. Kalau nak tengok belah bulan pun tak boleh. Nampak bulan. Jadi tak nampak. Keluar air kat celah-celah jari Nabi. Tak ada lah. Mukjizat-mukjizat yang Nabi ada semuanya, tak ada lah. Bukan mukjizat Nabi kita je, Nabi-Nabi lain pun tak ada lah. Nabi Musa belah laut, tak jumpa lah. Tongkat Nabi Musa tak ada lah. Apa-apalah. Apa satu je mukjizat yang ada? Quran lah. Jadi kerana dia satu-satunya mukjizat yang masih kekal sampai sekarang, maka dia sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Sehingga kan para ulama mengatakan jika Quran lalu tak wajib sunat bangun. Sunat bangun. Quran lalu sunat bangun. Quran lalu, macam mana Quran lalu? Maksudnya orang bawa Quran lah. Budak je, umur 7 tahun nak pergi mengaji, nak pergi belajar, jalan dia bawa Quran. Kita tengok Al-Quran, berdiri. Sunat. Tak wajib, tapi sunat. Quran lalu tu, satu-satunya mukjizat yang ada. Berdiri. Macam kita berdiri baca negaraku dulu. Negaraku, berdiri. Apa ni? Tak patriotik ni, tak bangun. Ya. Bangun lah. Macam tu lah. Bukan macam tu. Lebih-lebih lagi Quran. Lagilah. Lebih-lebih lagi Quran. Lagilah patut dihormati. Berdiri. Nak sentuh kena la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh melainkan yang suci aja. Kena ambil uduk sebagainya. Okey, itu yang ketiga. Itu ketika tiga perkara ini, sembahyang, tawaf, sentuh ataupun bawa Quran, tak boleh ketika tak ada wuduk, mesti ada wuduk. Tiga saja. Tak banyak pun, tiga je. Dan kalau sambung lagi. Qala musannif rahimahullah taala, dan haram pula pada orang yang junub itu 5 perkara. Yang tadi hadas kecil, 3 je. Hadas besar, takkan 3 juga, mesti ada lebih. 5 perkara dan haram, muka surat 29 tu. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada berair sembahyang. 3 tu sama juga macam wuduk. Jadi orang yang berhadas besar, 3 perkara pun haram juga. Apa dia? Sembahyang haram, tawaf haram, Quran pun haram. Pegang Quran pun haram. Sebab kalau hadas kecil haram, hadas besar lagi haram. Cuma hadas kecil haram pegang, haram tanggung, haram bawa Quran tadi. Tapi tak haram baca. Tak ada wuduk boleh baca Quran. Tu je lah. Jadi kalau hadas besar, dia tambah lagi. 3 tadi ya juga, dan tambah lagi. Dia 5 lah, tambah 2 lagi lah. Dan yang keempat, berhenti di dalam masjid atau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Berhenti di dalam masjid ataupun duduk, berhentilah dalam masjid. Kalau dalam keadaan berjunub. Kalau lalu tak haram. Contohnya shortcut, masuk kat tu, pintu ni, keluar kat pintu ni. Tak apa. Berjunub ni cerita berjunub. Lalu masuk kat sini, keluar kat situ.
Jika dia masuk pintu ni, dia keluar pintu yang sama, dikira duduk, dikira berhenti, maka haram. Dia pergi nak ambil barang kan. Dia kata yang haramnya berhenti dalam masjid. Aku tak berhenti, dia jalan, ambil, tinggal apa-apalah. Tinggal spek mata ke, tinggal telefon ke, ambil. Apa tiba-tiba berjunuk pula. Pelik kat contoh tu. Tak kisahlah buat contoh je. Dia masuk, dia tinggal spek dia ke apa, lepas tu dia pergi berjunuk, tahan dia pergi berjunuk, lepas tu Allah tinggal spek mahal lah tu. Beli 3,000. Tak boleh ni, kena ambil. Tak sempat mandi. Dia ambil. Datang balik, dia kata, aku nak masuk tak boleh, tapi aku tak berhenti. Yang haram berhenti. Dia masuk, tak berhenti, dia sambar dia punya spek, dia keluar balik. Pintu yang sama, masuk dan keluar pintu yang sama, haram juga. Tapi kalau dia masuk pintu lain, keluar pintu lain, tak haram. Dengan syarat jangan berhenti. Jangan berhenti. Okey. Dan kalau dia kata, oh banyak benda nak buat ni, dia pun masuk dalam masjid, dia ulang alik. Tak berhenti. Sejam ulang alik. Tak kira juga, kira berhenti. Haram. Sebab tu dia kata tu. Berhenti dalam masjid ataupun masuk masjid haram. Masuk masjid dan berhenti haram, atau berjalan berulang-ulang di dalamnya pun haram. Sedangkan berulang-ulang tak berhenti, haram juga, dikira macam main-main lah. Ataupun masuk pintu itu, keluar ke pintu itu juga, dikira berhenti. Jadi masuk pintu lain, keluar pintu lain. Kawasan mana yang haram ni? Kawasan mana? Kawasan yang ada kapet? Kawasan yang ada aircon? Tak. Kawasan yang dinamakan masjid, maka haram ketika berjunub. Kawasan yang dinamakan masjid, apa yang dinamakan masjid haram. Apakah dia masjid? Masjid adalah satu tempat yang diwakafkan untuk sembahyang. Itu masjid. Ta'rif masjid. Ta'rif masjid adalah satu tempat, satu binaan yang diwakafkan untuk solat. Namanya masjid. Tak cukup syarat, tak jadi masjid. Tanah yang dipinjamkan, bukan wakaf, untuk solat, dia tak jadi masjid. Tanah yang diwakafkan, bukan untuk solat, untuk buat apa-apa, nak main bola ke, nak apa ke kat situ, nak buat program-program ke, kuli kahwin ke, tak jadi masjid lah. Tapi sembahyang pun boleh. Wakaf maksud apa ni? Wakaf kegunaan. Apa nak guna? Kalau nak buat kenduri boleh dalam ni, kalau nak sembahyang boleh, kalau nak buat apa-apalah, main badminton ke apa, semua boleh. Aku wakafkan. Maka jadi masjid tak jadi. Dia mesti dua syarat. Wakaf satu, wakaf untuk masjid dua, baru jadi masjid. Baru jadi masjid. Bila jadi masjid, maka wajib maka boleh sembahyang tahiyatul masjid. Dan maka boleh i'tikaf. Jika bukan masjid, tak cukup syarat, niat tahiyatul masjid pun tak jadi tahiyatul masjid, niat i'tikaf pun tak jadi i'tikaf. Sempurna dua syarat ni. Jadi kalau kita kata tanah ni semua yang ada dalam pagar, adakah dia masjid? Yang daripada masuk pagar tadi? Tidak. Masjid hanya kawasan mana? Kawasan parking tu bukan masjid. Kawasan toilet bukan masjid. Tapi kita panggil masjid, singgah masjid kak, nak buang air sikit. Tak payah kencing pun bagi masjid. Nak kencing singgah masjid. Maka toilet masjid. Tak, sebenarnya toilet jamban tak boleh ada dalam masjid, hukumnya haram. Habis tu dia nama tu, dia namakan aja tandas masjid. Itu bukan masjid. Kalau itu masjid, hukumnya haram. Mana boleh ada najis dalam masjid. Habis tu, itu bukan masjid kawasannya. Itu apa? Itu dia punya kawasan-kawasan lah, tapi bukan masjid. Jadi kalau nak wakaf, hati-hatilah. Kalau wakaf sendirilah. Kalau wakaf kat pejabat agama, selesai lah, dia akan buat settle semua. Kalau nak wakaf sendiri, aku wakaf semua tanah aku ni, besar ni, masjid. Oh, jeng gitu. Tak boleh buat toilet lah. Tak boleh buat parking. Penuh. Macam mana? Jadi macam mana? Aku wakafkan tanah aku ni buat untuk serahkan untuk buat masjid dan kawasan-kawasan dan apa-apa yang diperlukan. Maksudnya ada longkang apa semua. Longkang mana boleh buat dalam masjid haram? Tu longkang ada tu. Mana boleh? Itu bukan masjid. Jadi hati-hati kalau nak wakaf lah. Senang serah kat pejabat agama, settle lah, dia buat semua. Cuma kalau kita nak buat sendiri pun boleh dari sudut syarak, tak semestinya. Kita kena daftar, tak semestinya, itu undang-undang. Tapi dari sudut syarak boleh. Aku wakafkan tanah ni. Mana? Semua tanah ni jadi masjid. Oh, jam macam mana nak parking? Tak parking tepi rumah orang kalau kat perumahan. Macam mana nak buat toilet kat mana? nak buat tempat ambil wuduk kat mana? Tempat ambil wuduk tak boleh ada dalam masjid.
Sebab ludah kan, mana boleh ludah dalam masjid. Komo-komo. Habis tu, tempat wuduk tu bukan masjid. Sebab tu tak boleh iktikaf kat situ. Sebab tu tak boleh tahiyatul masjid kat tengah parking tu tak boleh. Parking kereta tu kalau penuh, orang sembahyang penuh sampai keluar, dia sembahyang tahiyatul masjid. Tak boleh. Dia nak iktikaf, tak boleh. Niat juga tak apa, tak jadi. Sebab tu bukan masjid. Kalau masjid mana boleh parking kereta. Nah, tapi kita panggil parking masjid. Itu panggilan aja. Hukumnya bukan hukum masjid. Jadi apakah di masjid? Dia tak kira ada kapet ke, ada aircon ke, tak kira gitu. Yang diwakafkan untuk masjid. Kalau kena mengena dengan kerajaan, dia yang digazetkan sebagai masjid. Dalam plan dia, itu dah masuk kerajaan punya lah. Kalau kita tak semestinya begitu. Kalau kita wakaf sedikit, kita lah. Tanah kita. Okey, aku nak jadikan masjid besar ni. Yang ni bukan masjid, ni bukan masjid, ni bukan masjid. Tapi kawasan masjid untuk buat tempat-tempat yang apa-apalah. Keperluan-keperluan. Prasarana dia nak buat. Dia kena. Sebab tu kita serah senang. Ambil tanah serah je. Jadi, kalau macam tu lah gayanya, tempat luar tu adakah masjid? Masjid lah. Kalau tak masjid, naya lah orang semayang tu masjid masa semayang Jumaat kat luar tu tak sah lah. Itu masjid jugalah tu. Dia panggil balai lintang. Tepi kiri, kanan, depan, belakang tu masjid lah. Walaupun tak ada aircon. Bila ianya masjid, maka haram berhenti kerana dia tertakluk kepada hukum 21 hukum-hukum masjid. Antaranya orang haid tak boleh masuk, orang junub tak boleh masuk, macam-macam lah hukum-hukum masjid. Jadi tak boleh, orang berjunub tak boleh masuk masjid. Yang kelima, membaca Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran ni panjang. Kalau nak bahas setengah jam tak cukup untuk faham betul-betul. Ketika berjunub haram membaca Al-Quran. Senang je. Ketika berjunub haram membaca Al-Quran jikalau satu huruf sekalipun. Satu huruf ke? Alif. Apa hal? Alif lam mim tu yang Quran tu. Aku baca yang tu lah. Haram dah. Walaupun alif. To aja. To mana? Yang Toha tu. To yang kat Toha. Nah, tapi kalau namanya Toha kita panggil tak apa. Alif. Tak apa. Kata alif, ba, ta. Tu nak ajar anak tu ayat Quran. Tapi kalau itu ayat Quran walaupun satu huruf, maka hukumnya haram. Okey? Yang tu tak ada masalah, senang je nak faham. Ketika berjunub haram baca Quran. Yang susah nak faham yang ni dengan qasad Quran. Ini susah sikit. Dengan niat Quran. Baca Quran dengan niat Quran. Dengan qasad. Qasad ni, qasdun, qasad. Qasad ni dah jadi bahasa Melayu kan? Apa? Qasad. Tambah mim kat depan jadi apa? Qaf, sad, dal, qasad. Tak faham lah qasad. Qasad ta'arud ta'yin. Tak faham lah qasad tu apa, susah. Tambah mim kat depan. Maksud. Itulah qasad tu. Yang kita kata nak sembahyang kena ada 3. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad tu niat. Tak, qasad tu qasad lah. Apa benda qasad ni? Orang Melayu panggil maksud. Memaksudkan nak sembahyang. Itulah niat dia. Bukan tersembahyang. Tertakbir tak. Memang takbir kerana nak sembahyang. Memaksudkan dengan sengaja. Yang orang dulu panggil sahaja. Yang asal perkataannya sengaja. Sahaja dan sengaja. Sahaja tu saja. Mula-mula saja, lama-lama jadi sahaja. Itu yang sahaja aku sembahyang. Bukan bersahaja, bukan. Sahaja tu adalah saja. Huruf ha ni memang orang dulu memang suka tukar-tukar. Ahmad dia panggil Hamad. Tak? Orang dulu memang suka tambah ha ataupun buang ha. Tuha jadi tua. Asalnya tuha, ta waw ha alif. Orang tua tu, tuha, ta waw ha alif. Orang dulu dia suka buang ha, jadi tua. Yang tak ada ha dia suka tambah ha. Itu biasa orang dulu. Yang alif tu tambah ha. Itu biasa dah. Jadi qasad ni maksud, dia niat, dia memaksudkan nak sembahyang, memaksudkan nak baca Quran. Dia niat nak baca Quran, dia maksudkan, dia qasad. Jadi bila dia memaksudkan nak baca Quran, maka haram. Tapi kalau dia tidak memaksudkan nak baca Quran, tak haram. Itu yang kata susah sikit nak faham. Macam mana?
Dia kena niat zikir, gitu. Macam mana nak niat zikir? Sahaja aku baca ayat Quran ini kerana niat zikir. Ke macam mana? Dia saja tu lah yang kata sahaja, tak saja saja. Saja tu sengaja lah. Sengaja aku semayang, itu sahaja, bukan bersahaja. Sahaja tak maksud saja. Buat tu saja. Bukan lawan saja ni bukan terbuat, bukan tak sengaja. Saja nak buat. Saja itu niat. Jadi sama juga qasad ni saja. Jadi dia baca Quran memang dengan niat sengaja nak baca Quran, maka haram. Tapi kalau dia baca Quran bukan dengan qasad, bukan dengan memaksudkan Quran, tak haram. Itu yang susah sikit tu. Macam mana tu? Contoh-contoh. Dia nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran tak? Tu ayat Quran. Jadi dia baca Quran ke? Mana ada? Tak ada apa? Aku bukan nak baca Quran, aku nak makan. Kan sunat baca bismillah. Jadi ketika dia baca bismillah, kadang-kadang ni berjunub ni, cerita berjunub ni. Ketika dia baca bismillah, dia bukan niat nak, itu yang niat tu. Dia bukan memaksudkan nak baca Quran. Tapi dia baca Quran. Maka tak ada masalah, walaupun berjunub. Nak naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saja kan? Ke bisa tepek aje. Tepek bukan main kat kereta, bacanya dah. Masuk gear terus. Bacalah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia ayat Quran. Tapi ayat ni disunatkan ketika kenderaan nak berjalan kan, bawa kenderaan jalan tu sunat baca. Tapi tu ayat Quran. Kalau kita baca Quran, adakah kita baca macam tadi? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada tak kita baca itu? Tak. Baca Quran bukan gitu. Baca Quran macam mana? Dia masih ada qalqalahnya. Dia masih ada matnya. Ma'arik ke, ma'arik lis sukun ke, mat wajib ke, mat jaih ke. Dia masih ada. Dia ada qalqalahnya. Dia ada wajibul gunnah. Tapi kita masa baca, mana ada tak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sedangkan ada qalqalah kat situ kan? Ba kan? Qalqalah. Tapi masa kita baca mana ada subha apa? Itu menandakan kita tak niat Quran. Itulah bukti kita tak niat Quran. Bolehlah baca. Subhanalladzi. Kalau baca Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana. Biar kha tu bunyi. Sakhkhara lana hadza wa ma kun wajibul gunnah. Kunna lahu ada qalqalah lagi. Qalqalah apa? Sughra kat situ. Muqrinin. Wa inna wajibul gunnah balik. Wa inna ila rabbina nun mati bertemu dengan qaf apa? Munqalibun ma'arid li sukun. Tapi mana ada? Subhanallah. Maknanya itu bukan Quran. Kat situlah. Itulah bukti. Itulah yang dimaksudkan qasad tadi. Subhanallazi sakhkhara lana dibaca ketika kenderaan telah bergerak. Sebelum bergerak masih panas enjin, dah naik kenderaan, apa dia? Bismillahi majreha wa mursaha. Ayat Quran juga. Ada imalah tu kan? Bismillahi majreha wa mursaha ketika Nabi Nuh naik kapal. Dah naik dah, semua dah naik, 83 orang dah naik, lain semua binatang. Kemudian air dah makin banyak. Kenderaan belum bergerak sebab air tak tinggi lagi. Maka waktu tu Nabi Nuh baca Bismillahi majreha wa mursaha. Kita baca gitu jugalah. Bila dah berjalan je, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu supaya selamatlah. Kalau mati aksiden pun mati baik, husnul khatimah. Kalau nak terjadi apa-apa diselamatkan. Diselamatkan harta benda. Kalau kereta total loss pun orang pesakit luar aje. Tengok Allah tengok pada kereta ni mati ni belah dua. Tapi tengok orang alah luka sikit kat sini. Tepek gitu. Kenapa tu? Antaranya doa-doa ni lah. Taklah kita naik kenderaan baca
Jadi bila kita baca, kita tak ada feel pun. Tak ada feel pun dia Quran. Itu maksudnya, itu maksud dengan qasad. Macam tu juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, inna lillah. Ke meninggal, Al-Fatihah dibaca dalam kurungan. Ke apa? Pelik-pelik lah sekarang ni. Bila tengok Fatihah aja dibaca, Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Tak payahlah cakap baca ajalah. Tak apalah, benda kecil. Cuma bila meninggal, dengan meninggal kita sebut alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Itu ayat Quran. Berjunub mana boleh baca? Termasuklah haid sekali. Berjunub sekali dengan haid nifas sama. Apa ni? Baca ni. Ada maksud, dia memaksudkan ke nak baca Quran? Tidak. Kalau dia nak memaksudkan baca Quran, dia akan baca macam ni. Alladzina idza, apa tu? Idza mad jaiz. Alladzina idza asabathum, apa tu? Mim mati bertemu dengan mim. Lupa dah. Mutamathilain. Asabathum musibatun, tanwin bertemu dengan qaf. Qalu, panjang balik, mat jaiz balik, in wajibul gunnah. Tahu tak saya cerita apa ni? Ini hukum tajwid. Apa benda tu? Hukum tajwid. Kita baca gitulah kalau baca Quran. Mana boleh main baca gitu? Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berdosa baik jangan baca. Jangan kita selalu baca Yasin ke malam Jumaat. Baik jangan baca kalau baca macam tu. Ramai kita duduk sebelah Allah, aku tak boleh nak baca. Oh Allah lah, duduk sebelah. Tak boleh. Baca molek lah sebab itu Quran. Mana boleh baca macam tu? Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzir. Apa benda baca gitu? Molek-molek lah, berdosa tu. Baik jangan baca. Tak baca tak berdosa, baca berdosa. Sebab bila sebut Quran, dia adalah makhraj, dia ada hak-hak huruf, makharijul huruf, dia kena selesaikan, dan dia ada tajwid. Kenalah baca gitu. Tapi kalaulah dia baca bukan dengan niat baca Quran, tak apa. Itu yang kata boleh walaupun berjunub, sebab dia bukan niat baca Quran. Sebab tu dia boleh baca. Kalau nak baca Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mana ada gitu? Meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau berjunub, aku bukan baca Quran. Buktinya tak ada rupa Quran, tak ada feel Quran pun. Maka tak ada masalah. Ataupun nak cerita kan, apa yang kita haram makan, kita haram makan innama harrama alaikumul maitata. Tu dia baca. Dia bukan nak baca Quran. Dia nak terangkan apa yang haram. Kita dia haram, orang Islam haram makan innama harrama alaikumul maitata. Maitata bangkai, waddama, walahmal khinzir, daging babi. Dia bukan baca Quran. Macam tu bukan baca Quran. Itu cerita tentang hukum. Tak apalah. Tak ada masalah. Yalah, itu orang kafir. Kita orang Islam, tu orang kafir. Biarlah agama dia, kita agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan Quran. Tapi ada tak feel Quran ni? Mana ada? Tak apalah. Faham maksud saya nak cerita apa ni? Jadi kadang-kadang ya Quran tapi tak ada feel ataupun tidak ni qasad. Nak bahas satu perkataan je, qasad aja ni. Tidak memaksudkan. Kita ni jangan takabur. Yang takabur ni hanya iblis. Illa iblis, dia tak nak sujud. Illa iblis tu ayat Quran kan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Contohlah, dia cuma nak tazkirah dalam keadaan berjunub. Kenapa junub tazkirah dalam berjunub? Itu bab lain, cerita hukum je. Bukan dalam masjid lah, luar masjid. Tak ada nak minum teh tarik sangat. Junub tak sempat mandi, pergi jumpa kawan-kawan, tazkirah sikit. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia tidak memaksudkan. Dia tidak memaksudkan. Dan bila tidak memaksudkan ianya Quran, tak dapatlah pahala Quran. Satu huruf 10 pahala Quran. Dia baca macam Quran tadi tapi niat zikir bukan niat Quran, maka tak dapatlah 10 pahala satu huruf. Dapat pahala zikir lah. Pahala zikir dengan pahala baca Quran jauh, langit dengan bumi beza dia. Jadi tak dapatlah pahala Quran. Naklah dapat pahala Quran. Nak dapat pahala Quran, mandi wajib lah dulu. Kalau baca juga berdosa.
Itu beza dia. Dari sudut pahala pun beza. Walaupun nampak macam Quran, tapi sebab dia niat zikir, dia tak ada feel, tak ada perasaan ianya baca Quran. Malah kadang-kadang dia langgar je tajwid ke, makharijul huruf semua dia langgar, menandakan dia bukan Quran, maka tak dapatlah pahala macam Quran, dapat pahala zikir lah. Pahala zikir pun ada juga pahala, kan? Dan setengah ulama mengatakan dia boleh baca satu Quran sekalipun dengan syarat tadilah. Tapi boleh ke baca satu Quran tak niat Quran? Macam tak boleh. Boleh? Tak boleh, tak tahu. Tapi hukumnya gitu. Diharuskan baca Quran dalam keadaan berjunub, tapi dengan syarat jangan qasad Quran. Saya kata tak boleh. Kita satu surah pun tak boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak boleh rasa Quran juga. Macam mana nak hilang ni zikir? Ya Allah ini zikir. Jadi Quran juga. Macam mana? Macam itulah. Kalau macam masa makan baca bismillah ke apa kan, kita boleh bismillah. Kita memang tak rasa pun Quran. Tapi kalau nak baca satu Baqarah dengan niat zikir, macam mana? Tapi ada orang kata dia boleh buat. Allahuakbar. Tapi hukumnya gitulah. Jadi kalau kata kita tak boleh, aku tak boleh lah. Kalau baca 2-3 ayat pun dah jadi perasaan tu Quran, maka tak boleh baca apa-apa pun. Walaupun bismillah. Nak makan baca bismillah pun tak boleh. Sebab dia kalau baca bismillah, dia mesti anggap ianya Quran. Dan dia baca pun Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang baca gitu dan terasa, maka dia tak boleh baca. Walaupun makan, tak boleh baca bismillah. Sebab dia tak boleh nak niat zikir tu. Dia tak layak untuk niat zikir, dia tak boleh. Maka dia tak boleh nak baca. Walaupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh juga. Sebab bukan masalah tak boleh, masalah dia tak boleh nak tukar daripada Quran kepada zikir. Okey. Dia biasanya orang Arab. Orang Arab ni dia mudah je nak tukar daripada Quran dengan bukan Quran. Sebab dia cakap bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Jadi macam mana? Contohnya Pak Arab, dia baca khutbah Jumaat. Antara rukun khutbah Jumaat adalah satu ayat Quran. Nampak? Sikit nak habiskan ayat ni je. Betul azan lah? Kan? Nak habiskan ayat ni je. Tak habis ayat lagi. Tergantung nanti payah pula. Jadi bila dia nak baca ayat Quran, dia mesti niat Quran. Kenapa pula kita baca khutbah, salah satu rukun khutbah adalah baca Quran? Kita tak boleh niat Quran. Sebab bila kita baca tu memang Quran dah. Sebab kita baca bahasa Melayu, kita baca Quran dah memang automatik ada niat Quran. Tapi Pak Arab, orang Arab tidak. Dia kena niat Quran. Apa pasal? Sebab dia cakap bahasa Arab. Kalau dia baca Quran tanpa niat Quran, itu nama cakap. Sebab tu dia niat. Jadi orang Arab dia memang kena niat. Maksud okey, ini aku nak baca ni. Aku nak baca ni Quran ni. Kalau tidak, kalau dia hanya baca aja tanpa niat Quran, maka khutbah dia tidak sah. Walaupun bahasa Arab, walaupun dia ada baca ayat sama dengan Quran, dia kena niat. Jadi kalau orang Melayu sebenarnya dia payah nak niat baca Quran, niat bukan Quran, payah. Sebab kita cakap bahasa lain. Dan bila kita sebut Quran, kita ada lain macam dia punya tu. Dia punya mentakzim, membesarkan. Tapi Pak Arab tak ada. Dia cakap bahasa Arab macam tu je. Silap-silap Quran dia baca gitu aja. Maka dia wajib niat. Nah, kat situlah perbezaan sikitlah. Okey? Boleh. Apa? Nak azan ke? Saya nak habiskan ayat aja. Kita nak masuk sikit lagi ni. Beberapa perkara lagi.
La haula wala hayya 'alal falah. la haula La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu syaraf wa darajat al-'aliyah ar-rafi' wa ba'ath al-maqam Muhammad innaka la tukhlifu. Baik, kita sambung satu lagi lah. Yang puasa ni haram ketiga ni sikit lagi. Maka 5 perkara tadi haram ketika berjunub. Yang ketiga, yang tiganya yang sama macam hadas kecil. Sembahyang haram, tawaf haram, Quran, pegang dan bawa Quran haram. Ketika hadas besar, tambah lagi 2 haram. Berhenti dalam masjid, baca Quran. Tapi baca Quran dengan niat Quran. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan yang haram pada perempuan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah itu 10 perkara. 10. Oh. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah itu 10 perkara. Jadi maknanya hadas ni lagi besar. Hadas kecil, tak ada wuduk, hadas kecil. Berjunub, bersetubuh, berjunub, hadas besar. Haid nifas apa? Lagi besar. Dia gini. Kalau tak ada wuduk, berhadas kecil, dia panggil asghar. Kalau niat nawaitul raf'al hadasil asghar. Hadas kecil, hadas asghar, kecil. Kalau berjunub, dia panggil hadas besar. Kalau mandi, kalau nak angkat, rafa'al hadasil akbar. Akbar, hadas besar. Hadas besar terjadi keluar mani, berjunub. Keluar mani dan bersetubuh, maka berjunublah dia. Dia dipanggil hadas besar. Hadas akbar. Haid nifas, dia panggil hadas aghlaz. Aghlaz. Jangan dengar orang putih ambil jadi lash. Lash tu besar. Tu asal lash. Orang putih ada banyak ambil daripada perkataan Arab, tapi dia jadi bunyi dia lah kan, jadi bunyi dia. Lash. Lash kan besar kan. Sebenarnya aghlaz. Aghlaz. Itu hadas paling besar. Jadi mana hadas kecil, hadas besar, hadas aghlaz paling besar. Kenapa hadas kecil tu nama kecil? Kenapa hadas besar tu nama besar? Kenapa hadas aghlaz ni lagi besar, tersangat besar? Ni nama tersangat besar. Sebab hadas kecil itu hanya 3 perkara je tak boleh buat. Yang lain boleh. Jadi kecil ya. Kenapa hadas besar? 5 benda tak boleh buat. Besarlah. Kenapa aghlaz? 10 perkara tak boleh buat. Sebab tu dipanggil sangat besar. Jadi kecil sederhana besar, kecil besar sangat besar tadi bergantung kepada apa yang tak boleh buat. Okey. Oh, ini kita akan bicarakan secara detail tentang perempuan haid, nifas. Pagi tadi ada kelas, saya tengok kedatangan agak merosot. Merosot. Pergi keduri ke apa? Minggu lepas sebelum ni, yang kali tak akhir sebelum ni, okeylah. Kedatangan tu alright lah, boleh lah. Kedatangan untuk pagi tadi, tak suruh isteri mari ke? Setiap suami wajib ajak isteri bab ni, haid, nifas, istihadah, wiladah, bab mandi wajib, bab perkara yang haram ketika haid, nifas, macam mana sebagainya. Panjang cerita ni. Saya karang satu buku lah, 150 muka surat untuk perkara tu aja. Jadi, siapa yang wajib ajar? Bukan ustaz.
Suami. Sikit lah, kona sikit lah. Sebab tadi, Najwan. Tu ada tu. Tadi tak datang, tapi agak merosot sikit. Rasa pergi keduri ke cuti ke apa, tahu? Jadi kena ni sikit ni, kena pesan sikit ni. Nak pesan ni. Sebab yang wajib ajar bukan ustaz, bukan ustazah, suami. Cuma suami ada ke tahu? Mungkin dia tahu beberapa perkara, banyaknya tak tahu. Bab haid tak tahu, bab nifas tak tahu, bab istiadah tak tahu, perkara yang haram tak tahu. Kalau tahu pun tak reti nak ajar. Kalau reti ajar pun tak dan bila masa nak ajar. Kalau boleh ajar pun isteri tak mau dengar. Biasalah. Isteri bukan nak dengar sangat cakap lelaki. Tapi orang lain cakap dia dengar. Standard lah, mana-mana gitu. Jadi kalau macam tu dah ada tempat ni, kenapa tak paksa lah kita kata? Paksa datang. Kena paksa lah. Jangan kita pula, ada kelas ke hari ni? Kita baru nak pergi, jom kita pergi cuti. Kita pula ajak pergi keluar. Kita pula ajak pergi. Kita sebagai lelaki pula. Patutnya suruh dia belajar sebab apa? Sebab kalau ikut beberapa ujian yang saya buat, tak memuaskan. Pengetahuan tentang perempuan wanita, dia ada hukum tak sama dengan lelaki. Hanya untuk dia je, perempuan ni. Dan hukum akan berkaitan dengan perempuan tadi, wanita tadi, dia sendiri pun tak memuaskan dari sudut markah. Saya bagi soalan, sampai sekarang dia tak bagi lagi jawapan. Satu seorang dapat. Sebab apa? Tak boleh nak jawab. Ada kertas saya dah bagi soalan, tak jawab. Jadi maknanya sangat rendah markahnya. Nak kata gagal, tak tahulah gagal ke tidak, tapi sangat rendah. Kenapa? Pengetahuan tentang perempuan ni, tentang perempuan sendiri, tak ada kena-mengena dengan lelaki dari sudut hukum perempuan. Pun diri dia sendiri pun lemah. Tiba-tiba dah ada dah pengajian tu. Sebelum ni tak ada. Nak cari kat mana tu? Payah. Sekarang dah ada. Kena paksa lah. Anak yang dah balik suruh datang, isteri paksa datang. Kalau ada anak kecil, suami tu jaga anak kecil, Allah, sejam setengah je. Bukan 8 jam. Jaga anak kecil tu, jaga, bawa lagi Makau Tishanai ke mana. Lepas tu marilah ambil sejam setengah daripada pukul 9 sampai 10.30. Kalau ada soalan dia naik sampai pukul 11. Macam tadi lambat sikit, habis 11 lebih sebab projek tak keluar. Setengah jam baru dia keluar gambar. Jadi start 9.30, habis pukul 11. Kalau ada soalan dia mungkin sampai ke 2 jam. Kalau ada soalan, biar soalan tu soalan orang perempuan lah juga, soalan orang sini lah. Kalau tak ada soalan, habislah dekat sejam setengah tu. Kadang-kadang tak sampai sejam setengah pun, sejam 15 minit gitu je. Kalau dah tengok seorang-seorang mata gini, tak boleh masuk dah ustaz, tak lagi dah, cannot go, tak lagi. Yang tak lagi tak apa, kita stop. Jadi sejak cuma lepasnya tanggungjawab atas batu jemala, atas zimmah seorang lelaki, kewajipannya, tanggungjawabnya terhadap perempuan lepas dengan adanya orang mengajar kat sini. Tiba-tiba tak hantar juga, bukan paksa lah, tak bersungguh juga. Naya gini, naya nikah, naya tak boleh gitu, tak boleh. Kalau tak ada dulu 10 tahun lepas, masjid ni 10 tahun ada? Tak ada. Ada 10, tak ada lagi 5 tahun. Okey, 5 tahun lepas tak ada orang mengajar. Boleh kata tak ada orang mengajar, nak cari kat mana tu? Temeluh, jauh temeluh. Sekarang ada berapa langkah je. Tiba-tiba rugi. Sebab apa pesanan saya ni? Sebab dia, perempuan ni, isteri ni, tanggungjawab kita anak, dia akan dakwa dekat akhirat. Tok laki dia akan dakwa ayah dia. Jika ada apa-apa nanti, dia akan dakwa. Sebab itu tanggungjawab seorang ayah. Ini bukan tanggungjawab ustaz, bukan tanggungjawab ayah. Tapi berapa ramai ayah yang tahu hukum-hukum macam ni? Dan kalau tahu pun tak reti nak cakap. Ada orang pandai tapi nak cakap tak reti. Tak reti nak ajar, tak reti. Sekarang dah ada, rugi tak datang. Tapi memang agak merosot lah hari ni. Sebelum ni okey. Hari ni sebab cuti kan, raya Cina. Balik kampung. Tu lah kita pelik kita ni. Raya Christmas kita cuti, raya Cina kita cuti, kita raya berapa banyaklah raya kita ni. Raya depa Bali tu cuti, Taipusam cuti, habis semua kita cuti. Raya-raya kita pun kita cuti. Apa benda? Cuti raya kita, Nabi kata hari raya umat Islam 2 je. Aidil Adha 4 hari. Haram makan pula. Haram tak makan, mesti makan. Dengan maksud mesti beraya. Satu hari haram makan, haram tak makan. Satu lagi hari raya Aidil Fitri. Maksud itu 5 hari je hari raya. Ini hari raya kita semua raya.
Dahlah tengok cerita kita, nak ngepek lah ni. Dahlah kita ni tengok cerita, kalau tak kita pun yang duduk kat rumah tu. Cerita Melayu, tengok cerita orang putih, tengok cerita Cina, tengok cerita Korea, tengok cerita Hindu, tengok cerita Tamil, tengok semua dia bantai. Orang Tamil, dia tengok cerita Tamil, tengok cerita orang putih. Orang Melayu, dia tak tengok cerita orang Melayu. Tak tengok. Orang Cina, dia tengok cerita Cina, tengok cerita orang putih. Dia tak tengok cerita Melayu, tak tengok cerita India. Tapi orang Melayu, semua dia sapu. Cerita Cina, dia. Cerita Korea, dia juga. Cerita Melayu, tak payah cerita lah. Memang tetap lah. Lepas tu pula, cerita Jepun, tengok juga. Semua cerita orang putih, dia tengok. Cerita Tamil yang kokang-kokang apa benda ni. Tengok juga. Melambung tinggi. Jatuh tak mati-mati. Tahu dah bohong. Tengok juga. Kurang-kurang. Tengok cerita Melayu, tengok cerita orang putih. Okeylah. Ini semua bantai. Hei, dahlah semua tengok cerita. Ya Allah, tak tahulah kita ni. Cuti pula, semua kita nak cuti. Oh, cuti raya. Raya Cina. Sejak bila pula kita ni? Ya Allah. Jadi cuti yang ada cukup dah. Saya nak cerita apa? Janganlah bercuti sehingga mengabaikan pengajian. Itu aja. Nak cuti ya. Cuma jangan sampai mengabaikan pengajian. Rugilah. Pengiraan yang saya buat pagi tadi, kau tengok live. Lepas ni balik tengok balik live. Boleh tengok live Alamin ataupun type nama saya keluar nanti tengok live pagi tadi. Bukan suruh isteri, tengok bapak-bapak tengok. Faham tak faham? Kalau tak faham, hantarlah anak macam ni. Pengiraan saya buat tadi. Memang ada pengiraan yang agak sukar. Kalau tak tahu pengiraan ni, next akan sambung lain dia tertinggal yang ini. Pengiraan yang ini akan ada kaitan dengan pengiraan akan datang. Yang akan datang tak faham adalah tak faham yang lepas. Akhir sekali seluruh tak faham. Akhir sekali makin tak faham. Macam budak sekolah. Kan budak sekolah kalau datang tak datang. Macam mana nak lulus periksa? Sebab apa? Orang time mengaji tolak campur bagi tak mari. Lepas tu dia mari kejap, tak mari kejap. Macam mana nak dapat? Sikitlah. Jadi bukan isteri je yang kena semangat, suami kena semangat sekali. Awak pergi malah aku tanggung dosamu. Kata gitu. Dosa aku berlambak lagi. Tak tertanggung. Nanti kena tanggung balik. Abang lah ngajar, mana aku tahu. Gigi. Anak kecil. Umur 2-3 tahun tu. Tak apa. Aku tahu settle. Hantar dia pergi, bawa anak pergi jalan-jalan mana-mana. Lepas tu sejam setengah mari ambil. Kena. Ni ya. Jadi kena tak boleh sambung juga, kena berhenti. Dan haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah ni 10 perkara. Maka yang 5 perkara itu iaitu barang yang haram pada orang yang junub. Yang tadilah 5 yang junub, haid pun haram juga. Okey, tambah lagi 5. Apa dia? Saya tak sempat lah, ini panjang lepas ni. Haram puasa, haram talak. Talak ni haram kat suami, bukan kat isteri, dijatuhkan talak. Haram lalu dalam masjid takut menitik darah. Haram disentuh suami barang di antara pusat dan lutut. Mandi dengan niat mengangkat hadas. Putus darah, apabila putus darah haid perempuan maka tiada halal. Daripada 10 perkara itu sebelum mandi melainkan 3 perkara: talak, puasa, mandi dengan niat mengangkat hadas. Ini satu-satu panjang cerita ni. Ni kalau kuliah muslim ni panjang cerita tentang perkara yang haram dia buat. Ketika puasa. Okey, contoh ni bukan masuk ni, ini iklan je untuk yang akan datang. Ketika perempuan itu berpuasa, isteri lah, anak puasa. Tiba-tiba mari haid. Pukul 12 tengah hari. Sedang berpuasa, mari haid 12 tengah hari. Batal tak puasa? Batal tak? Batal. Wajib makan tak? Dah batal lah. Tak wajib makan. Kalau makan, kenyang tak? Kalau makan, sebab dah batal. Alright. Sunat tak makan. Dia puasa, sahur. Dia pukul 12 mari haid. Tak, memanglah batal kan? Wajib makan ke? Tak wajib, tapi puasa dah batal. Kalau makan juga, kenyang. Tak apa, memanglah. Makan juga, tak ada masalah. Sunat tak makan sampai maghrib? Tak sunat. Tak sunat. Maksudnya, makan ke tak makan ke tak dapat apa-apa. Sebab puasa dia dah batal. Contoh lagi. Kalau dia dalam keadaan haid. Yang tadi dia dalam keadaan suci mari haid. Yang ni dalam keadaan haid suci. Dia maknanya tak puasa lah. Nak sahur tengok haid ada lagi.
Tiba-tiba pukul 12 tengah hari, suci, kering. Nampak perbezaan dia berlawanan kan? Tadi haid berhenti, maka batal puasa. Sembahyang batal puasa, tak wajib makan, tapi makan pun tak ada masalah. Kalau tak makan sampai maghrib pun tak dapat apa-apa, dapat lapar je, pahala pun tak dapat. Okey, puasa memang tak sah lah. Jika dalam keadaan haid kemudian berhenti dalam keadaan haid, maknanya tak puasa awal-awal lah. Sahur tu tak sahur lah, haid lagi kata. Ingatkan habis dah kata. Terus haid, maka tak puasa lah. Sehingga pukul 12 berhenti. Berhenti. Bila berhenti je boleh puasa atau sah tak puasa? Sah puasa apa, dia memang tak puasa, malah tak niat pun. Kan ada haid lagi masa sahur tadi. Okey. Soalannya, wajib makan tak? Mana wajib makan? Ikut memang dia tak puasa pun. Kalau dia tak makan dapat pahala? Dapat. Ataupun istilah dia panggil wajib, sunat imsak. Istilah dia panggil imsak. Sunat tak makan. Kalau tak makan dapat pahala. Puasa memang tak ada dah hari tu, memang tak puasa dah hari tu kan. Tapi tak makan dapat pahala. Sampai maghrib baru makan. Bermula pukul 12 jangan makan, jangan minum, jangan buat apa-apa. Mandi-mandi semayang lah. Maghrib nanti macam buka puasa. Tapi puasa dia memang tak sah pun. Nampak beza tu? Itu baru sikit. Darah datang, ada darah, berhenti, sunat tak makan. Nanti dapat pahala. Bukan dapat pahala puasa, dapat pahala imsak dia panggil, pahala tak makan. Tapi kalau dia dalam keadaan puasa, kemudian mari haid, tak makan pun tak dapat pahala. Makan pun tak dapat apa-apa. Nampak beza dia? Tu baru sikit. Hal orang perempuan banyak lagi. Banyak lagi. Jadi kita sambung nanti. Allahu a'lam, tunggu dulu. Kita sambung apa yang haram bagi orang haid nifas. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu wa 'amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.